Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bertambah kukuh dan akrab dengan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam ke Republik tersebut baru-baru ini. Dalam rangka lawatan tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menggunakan titah kuliah yang bertajuk The Future of ASEAN. Berita ASEAN juga memaparkan lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia, mesyuarat ke-11 Ketua-Ketua Pertahanan ASEAN di Myanmar dan projek kaji selidik kepelbagaian hidupan marin di kawasan perairan negara Brunei Darussalam. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Hubungan rapat dan kerjasama erat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang sangat signifikan terus dimantapkan lagi dengan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam ke Republik tersebut selama 3 hari bermula 20 April 2014. Keberangkatan tiba baginda berdua di Istana Presiden dijunjung oleh Presiden Republik Singapura Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yem dan isteri Puan Tan Keng Yem. Keberangkatan lawatan negara itu terus menyumbang keakraban dan kemesraan hubungan tradisi yang telah wujud sejak sekian lama sekalipun kedua-dua buah negara telah menjalin hubungan diplomatik secara rasmi pada tahun 1984. Sempena keberangkatan negara baginda berdua ke Republik tersebut, Majlis Santap Negara dihoskan oleh Presiden Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yem dan Puan Tan Keng Yem di Istana Presiden. Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yem dalam sembah alu-aluannya menyembahkan selamat datang ke hadapan Majlis Baginda berdua ke Republik Singapura bagi keberangkatan negara dan gembira melihat hubungan silaturahim yang berterusan akrab di antara kedua-dua buah negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan agar hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura perlu terus dipupuk supaya generasi-generasi yang akan datang dapat terus menikmati manfaat-manfaat dan dapat mengekalkan hubungan istimewa tersebut. Ke arah itu, Baginda mencadangkan supaya kedua negara akan dapat melaksanakan program generasi masa depan untuk menyemai persahabatan yang lebih erat dan penghargaan di antara rakyat kedua buah negara, terutama di kalangan belia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga melahirkan rasa bangga atas hubungan persahabatan yang unik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Di hari kedua keberangkatan negara ke Republik Singapura, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke kuliah Singapura ke-34 yang berlangsung di St. Regis, Singapura. Timbalan Perdana Menteri Singapura dalam sembah alu-aluan antara lain mengongsikan pencapaian cemerlang ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai salah seorang pemimpin negara yang paling berpengalaman.
Baginda berkenan mengurniakan titah kuliah yang bertajuk The Future of ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan hasrat baginda untuk melihat rantau ASEAN agar lebih maju berlandaskan hubungan kejiranan yang lebih kukuh, persahabatan yang lebih akrab, kerjasama pragmatik dan saling bergantung antara satu dengan lain supaya keamanan dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua. Apa yang lebih penting lagi, titah baginda, ASEAN hendaklah merangka hala tujunya sendiri selain memastikan keyakinan dan kepercayaan strategik dipertahankan. Kuliah Singapura diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Institut Pengajian Asia Tenggara ISEAS bagi menyediakan peluang kepada negarawan terkenal, para cendekiawan dan individu yang mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Baginda juga mengambil maklum bahawa abad ini digelar Abad Asia dan kebangkitan Asia akan membawa perubahan kepada konfigurasi strategik global masa kini dan rentak perubahan itu akan lebih cepat. Pada 26 April 2014, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama tiba di Kuala Lumpur bagi lawatan 3 hari ke Malaysia. Ketibaan Obama di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, Subang, disambut oleh Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman. Sebelum ini, lawatan pemimpin nombor 1 dunia itu ke Malaysia ditunda beberapa kali ekoran krisis politik yang menyebabkan pentadbiran kerajaan Amerika Syarikat lumpuh. Tuan Obama merupakan Presiden Amerika Syarikat kedua melawat Malaysia dalam tempoh 50 tahun selepas kali terakhir oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada 1966. Lawatan bersejarah itu merupakan sebahagian daripada siri lawatan Tuan Obama ke Asia meliputi negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Filipina. Kunjungan tersebut membawa makna besar bagi Malaysia kerana ia menggambarkan keyakinan Amerika terhadap negara tersebut selain pengiktirafan terhadap kepimpinan Datuk Najib. Pada masa yang sama, kesediaan Tuan Obama memilih Malaysia juga menunjukkan Washington yakin dengan situasi politik di negara itu yang aman dan harmoni. Sempena lawatan ini, kedua-dua pemimpin Malaysia dan Amerika Syarikat membincangkan kerjasama ekonomi, pelaburan, aspek keselamatan, pertahanan serta sains dan teknologi. Myanmar memainkan peranan yang aktif sejak menyertai ASEAN pada tahun 1997. Angkatan Tentera Myanmar mengekalkan hubungan mesra di kalangan angkatan tentera dari negara-negara ASEAN yang memberi sokongan kuat ke arah keamanan dan kestabilan rantau. Ia juga penting dalam mengukuhkan kerjasama bagi pertahanan untuk memastikan ketenteraman dan kemakmuran komuniti ASEAN. Myanmar menganjurkan mesyuarat ke-11 Ketua-Ketua Angkatan Pertahanan ASEAN Tidak Rasmi SEDFIM pada kali yang ke-11 di Naypyidaw pada 5 Mac 2014. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pemerintah Perkhidmatan Pertahanan Jeneral Kanan Min Aung Hlaing yang menyentuh tentang kemesraan dan persahabatan di antara Myanmar dan negara-negara ASEAN lain sepanjang sejarah moden. Beliau menekankan tentang kepentingan perbincangan kerjasama mengenai perkara keselamatan dan pertahanan yang menjadi kunci untuk mengekalkan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015. Kerajaan Negara Brunei Darussalam melaksanakan fasa ketiga projek kaji selidik kepelbagaian hidupan marin di kawasan-kawasan perairan negara dalam langkah untuk menambah koleksi spesies hidupan laut. Hasil kaji selidik itu nanti akan menempa sejarah baru di dalam penemuan baru spesies ikan-ikan takat dan hidupan akuatik di kawasan-kawasan terbabit.
Projek kaji selidik diketuai oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Utama, Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya. Projek ini merupakan kesinambungan dari projek kajian kepelbagaian hidupan marin yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2009. Dapatan hasil kajian projek berupa satu penemuan baru di dalam menambah koleksi spesies hidupan laut yang baru dan sekaligus menghasilkan cadangan untuk melindungi dan mengurus kawasan-kawasan sedemikian. Projek kaji selidik yang dikendalikan bersama 3 orang pakar dalam bidang tersebut bersama 12 orang pegawai dan kaki tangan Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama bertujuan untuk mengetahui keadaan takat-takat di perairan negara Brunei Darussalam, termasuk jenis atau spesies yang ada, kepadatan jumlah takat pada setiap meter persegi. Projek ini adalah sebahagian dari rancangan Jabatan Perikanan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-10 dengan menelan belanja RM6.5 juta. Kaji selidik takat-takat ini dijalankan di kawasan Laut Brunei. Hubungan akrab antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura itu mencetuskan kerjasama yang erat dan memberi manfaat kepada kedua-dua buah negara. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik dari negara ASEAN untuk dikongsikan bersama. Antaranya kereta api mendaki pertama Vietnam, pesta Mari Makan Mangga di Malaysia dan pokok pisang yang mempunyai banyak sikat di Thailand. Laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Suruhanjaya Pelancongan bagi Kemajuan Wanita menghadiahkan wang tunai, piala dan sijil kepada pemenang pertandingan melukis yang diadakan di Vientiane pada 5 Mac 2014. Dengan tema menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak, pertandingan itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran untuk menghentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Timbalan Menteri Penerangan, Kebudayaan dan Pelancongan, Savan Koni Rasmontri, yang juga pengerusi Suruhanjaya Kemajuan Wanita, memberikan pandangan bahawa pertandingan melukis membolehkan pengiktirafan dan promosi mengenai hak asasi wanita dan kanak-kanak dengan melindungi mereka daripada ancaman dari segala segi keganasan. Pertandingan tersebut dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah bawah dan menengah atas. Pemenang daripada bahagian masing-masing menerima wang tunai 2 juta kip, piala dan sijil. Hadiah-hadiah diberikan kepada ketiga-tiga pemenang yang berjaya bagi setiap kategori dan pelukis yang kreatif juga menerima hadiah masing-masing. Kemboja mengadakan pertandingan Robocon dengan penyertaan pelajar-pelajar dari 4 buah institusi teknologi. Ia dianjurkan dengan kerjasama agensi kerjasama antarabangsa Jepun, JICA, dengan sokongan daripada penderma Jepun. Tema pertandingan robot tahun ini adalah speed atau kelajuan. Pertandingan dibahagikan kepada 2 bahagian. Tempoh pertandingan adalah 2 minit dan 30 saat. Pertandingan Robocon merupakan projek tahunan yang dianjurkan oleh ABU, Asia Pasifik Kesatuan Penyiaran, yang terdiri daripada 252 penyiaran dari 62 buah negara dan rantau di seluruh dunia. ABU Robocon adalah pertandingan robot buatan sendiri bermula pada tahun 2002 melibatkan pelajar universiti di rantau Asia Pasifik. Dalam peraturan yang ditetapkan, peserta akan menguji kreativiti dan teknologi mereka dalam satu pertandingan terbuka. Pertandingan ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan di kalangan pelajar muda dan untuk memajukan dan mengembangkan bidang kejuruteraan dan penyiaran.
kereta api mendaki pertama Vietnam telah diperkenalkan secara rasminya buat kali pertama pada 27 April 2014 di Peranginan Bana Hills, Da Nang. Sebagai pusat pelancongan utama, Da Nang senantiasa berminat untuk memperkenalkan produk pelancongan baru dan kereta api mendaki ini dijangka menarik lebih pelancong ke bandar pada musim panas akan datang. Kereta api mendaki Vietnam ini membawa pelancong ke beberapa destinasi popular termasuk Taman Lee Jardin dan Villa Purba ala Barat. Dengan kapasiti sehingga 80 orang tetamu bagi setiap pengangkutan dan kapasiti pengangkutan 1,600 tetamu sejam, kereta api membolehkan pengunjung menikmati landscape Da Nang dengan cara yang paling selesa. Tahun lepas, lebih daripada 3.1 juta pelancong tempatan dan asing melawat Da Nang. Bandar ini dijangka menarik kira-kira 3.6 juta pada tahun ini, satu peningkatan sebanyak 15%. Pendapatan yang dijana daripada pelancongan di bandar ini menyumbang hampir 367 juta dolar Amerika tahun lepas dan memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi. Tahun ini, pelancongan dijangka membawa keuntungan sebanyak 414 juta Amerika. Untuk mencapai sasaran ini, pemaju pelancongan bekerja keras memperkenalkan produk baru mereka untuk terus menarik pengunjung ke bandar itu. Menara KL dengan kerjasama pihak berkuasa Persekutuan Pemasaran Pertanian FAMA menganjurkan pesta Mari Makan Mangga di menara tersebut sehingga 4 Mei. Pesta yang diadakan buat kali keempat bertujuan untuk meningkatkan permintaan mangga dan mengembangkan pasarannya pada musimnya pada bulan Mei dan Jun, terutamanya di kawasan Lembah Kelang. Ketua Pegawai Eksekutif Menara KL Zuraidah Muhammad berkata, program itu adalah untuk menyokong usaha kerajaan dalam mempromosikan buah-buahan tempatan melalui slogan Makan Lebih Buah-buahan Tempatan. Acara ini adalah untuk mengetengahkan keunikan faedah dan pelbagai mangga Malaysia kepada pelancong tempatan dan luar negara dan juga untuk menggalakkan Malaysia untuk menghargai buah-buahan tempatan yang kaya dengan nutrisi. Zuraidah menambah acara tahunan ini juga adalah untuk menggalakkan pelancong tempatan untuk melawat Menara KL sebagai satu mercu tanda ikonik di bandaraya. Antara jenis mangga yang dijual termasuklah perlis Sunshine Mango atau Sala, Harum Manis, Cokanan, Teratai, Maha, Mangga Apple dan Emas Hitam. Penduduk terpegun melihat pokok pisang di wilayah Narathiwat, Thailand yang mempunyai sikat banyak yang mengandungi lebih 380 biji pisang. Pokok pisang setinggi 4 meter yang terletak di hadapan rumah keluarga Islam di daerah Yinggor memerlukan tiang buluh untuk menyokong berat tandan yang besar. Spesies pisang Musa Chili Charpa Benomial ini boleh didapati di pelbagai tempat di Asia Tenggara. Pisang ini mempunyai pelbagai nama, termasuk pisang 1000. Tangkai pisang terus berkembang sehingga ia mencapai permukaan tanah, menghasilkan jumlah besar pisang kecil. Walaupun kecil, pisang ini dikatakan manis dan berperisa. Auda negara-negara anggota ASEAN akan terus mendukung teras pembangunan ASEAN ke arah merealisasikan 3 prinsip utamanya pada mewujudkan komuniti keamanan politik, komuniti ekonomi dan komuniti sosio-budaya yang akan terus diketengahkan dalam sidang kemuncak ASEAN di Myanmar tahun ini. ASEAN terus bergerak ke arah merealisasikan matlamat komuniti dan merangka masa depan selepas tahun 2015. Untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal
melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.